Sebab ni guna handphone, kan buka dua-dua kan dia berdengung pula kan. Okey, tak apa. Kau cakap je lah kat sini. Sebab kita nak try buat Clubhouse, lepas tu kita record dekat Zoom, lepas tu kita akan upload dekat apa? Dekat YouTube. YouTube. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke e-commerce Malaysia Club. Okey, hari ini kita meneruskan lagi tajuk kita episod 3 iaitu e-commerce yang menjual. Okey, kepada yang baru masuk, baru jumpa kelab ni, okey, saya ucapkan selamat datang. Hamzi, thank you. Ni orang-orang tetap ni Puan Farida, Alina, Norizam pun ada, Otai ni. Okey, saudara Lukman dan Haslin. Okey, Tuan Suhaili pun ada. Ni semua orang berpengalaman lah pada saya. Hari ini saya ditemani lagi oleh co-moderator, iaitu rakan-rakan saya yang saya kenali di Clubhouse, iaitu Tuan Izil dan Tuan Syam. Okey, sebelum tu kita perkenalkan diri dulu, setengah minit saja. Saya Wan Zaki, saya merupakan founder kepada Jelita Sara, dan saya membina brand selama alhamdulillah dah lebih 12 tahun, dan dalam bidang e-commerce ataupun digital marketing alhamdulillah dah dalam 13 tahun. Okey, dan tanpa saya sedar, kepakaran yang saya develop melalui membina jenama Jelita Sara ni, salah satunya adalah orang kata expertise in e-commerce Malaysia. Dan saya juga merupakan orang kata antara brand yang bekerjasama dengan MDEC untuk mempromosikan orang kata dunia e-commerce kepada seluruh orang Malaysia, di mana mempromosikan digital shop ataupun e-commerce ataupun kedai online. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Tuan Izil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Izil. Jadi sekarang ni saya seorang freelance website developer. Saya terjebak dalam dunia online sejak 2004. Memulakan e-commerce sendiri 2005, dan sekarang ni saya banyak terlibat dalam belakang tabir lah, membantu jenama-jenama tempatan untuk meneruskan e-commerce mereka. Jadi selamat pagi kepada semua. Itu saja daripada saya. Alright, silakan Syam. Nama saya Syam, saya merupakan digital system strategist, yang mana saya bermula berjinak-jinak dalam online ni pada tahun 2002 di United Kingdom, dan mula ada sistem e-commerce ni pada 2003, main godek kan pada ketika tu. Dan sekarang ni apa yang saya buat adalah saya tengah rekrut usahawan mikro yang nak menggunakan e-commerce menggunakan sistem yang saya tengah bangunkan dalam proses testing sekarang. Wah, tengah rekrut Syam bagus. Okey, hari ni kita we are not selling here, tetapi kita nak sharing. Kita nak sharing informasi tentang e-commerce supaya saya punya why. Okey, why saya berada di dalam Clubhouse adalah to inspire my listener, okay, untuk orang kata believe that e-commerce is the way, e-commerce adalah orang kata boleh menjadi orang kata punca pendapatan mereka pada tahun-tahun yang akan datang sekiranya mereka membuat dengan betul. So hari ini kita nak bercerita benda yang betul, benda yang sepatutnya. Kita tak nak cerita teknikal sangat. Mungkin Izil dengan Syam akan cerita on technical side. Saya bercerita dari segi aspek ataupun dari angle sebagai seorang business owner. Sebab saya nampak masuk saja PKP 3.0 ni, ramai lagi orang kata business owner yang masih gagal on board e-commerce. So hari ini saya terpanggil lah untuk buka satu kelab baru, iaitu e-commerce Malaysia, untuk saya consistently give value, consistently give content untuk sama-sama kita belajar. To me, to start in e-commerce, you don't have to be on technical sangat. Cuma you kena tahu apa yang perlu ada, apa yang perlu anda buat untuk bermula dulu. Okay, sebab bila kita bercerita apa itu e-commerce pada episod pertama, lepas tu and how to start, lepas tu semalam kita cerita nak jual produk apa. Okay, kita panjang lebar juga 1 jam kita cerita. Okay, dan hari ini adalah kita nak berceritakan e-commerce yang boleh menjual.
ramai orang buat e-commerce tetapi mereka tak dapat menjual. Tetapi kat sini kita nak kongsikan tips ataupun kriteria website e-commerce yang bila kita ada saja website tu, dia boleh menghasilkan jualan, dia boleh menarik minat untuk orang membeli, dia boleh membina kepercayaan untuk orang membeli. Ini yang sangat penting sebenarnya. Seorang business owner, dia bukan orang ada e-commerce, dia pun nak ada e-commerce, tetapi dia pun tak tahu e-commerce yang macam mana, what type of e-commerce yang boleh menghasilkan jualan yang berimpak tinggi. Kita bercerita berimpak tinggi ni, walaupun e-commerce tu orang kata simple saja, tetapi dengan adanya elemen-elemen yang kita akan bincangkan hari ini, dia boleh menghasilkan jualan sehingga 5 angka sehari, 6 angka sebulan, 7 angka sebulan. No problem. Tapi kita nak cerita macam mana website yang, apa kriteria website yang boleh menghasilkan jualan yang berimpak tinggi ni. Kan? Kita tengok biasa je. Tengok kita Sarah biasa je, tengok simple je. Tetapi itu adalah salah satu website yang menghasilkan jualan jutaan ringgit. So, hari ni kita nak cerita. Hari ni kita nak cerita sebab yang berada di atas ini adalah orang yang berpengalaman macam saya membina jenama dan menggunakan platform e-commerce. Malah Izil orang yang membina, orang yang bergelumang dengan orang kata tiap-tiap hari yang bercerita pasal e-commerce, macam mana e-commerce sepatutnya di set up. Okey, macam mana nak optimizekan ini kepakaran Izil. Dan Syam pula adalah orang yang dah pernah ada Edimat satu ketika dulu, kan. So kat sini kita akan belajar daripada pengalaman moderator dan co-moderator untuk kita sama-sama kongsikan dengan e-commerce yang menjual. Okey, so kita start hari ini. Okey, yang pertama, saya nak kongsikan dulu. Okey, yang pertama adalah saya selalu cakap bila saya masuk dulu dalam bidang e-commerce ni, saya diajar oleh guru saya sendiri, iaitu nak tahu guru saya pertama siapa yang betul-betul saya beri kelas. Guru kan, saya belajar dengan Irfan Khairi je. Saya kenal Irfan Khairi. Saya belajar dengan Irfan Khairi bukan one to one lah, bukan, sebab saya ingat lagi masa tu Irfan Khairi charge 5,000 untuk one to one dengan dia. Saya tak mampu pun. Saya hanya pergi yang kelas besar-besar dia tu, yang bayar mungkin dalam berapa tu, RM100-200 macam tu lah, seminar yang besar-besar tu. Kat situ saya belajar. Sebab apa saya suka Irfan Khairi? Saya bagi kredit sikit kat guru pertama saya lah dalam internet ni. Saya suka konsep Irfan Khairi because Irfan Khairi is very simple. Mudah difaham. Tak teknikal pun sebenarnya. Itulah saya hari ni sebenarnya. Tapi boleh menjana pendapatan dan boleh membina jenama secara online sahaja. Okey, so hari ni saya nak bercerita perkara pertama bila kita nak membina website yang menjual ni adalah you need to gain the trust from your customer. Okey, ini kita bercerita orang baru Kita bercerita you are new kids on the block, nak masuk ke dalam dunia e-commerce ni, orang pun tak kenal hang. Okay, so hang pula nak jual barang ataupun nak jual servis, so macam mana nak kena buat? Okay, untuk brand-brand dahulu yang well established, dia orang baru nak convert kepada e-commerce, itu cerita lain. Itu cerita memang agak senang sebab the brand itself dah talk by itself dah orang dah kenal. Kepercayaan tu orang dah ada. Tetapi kita bercerita hari ni, kita ni new kids on the block, orang yang tak kenal kita bercerita-cerita besar, tetapi nak jual barang, orang pun tak kenal kau. Tapi macam nak buat? Okay, yang pertama, okey, Syam, yang pertama Syam yang pertama adalah to build the trust, which you kena ada, okey, page about your business ataupun who are we, who am I, siapa saya, ini kena ada, page ni kena ada. Bila page ni ada, orang yang nak berkenalan dengan anda akan tengok siapa dia ni. Dekat online, it's all about build trust. Dan bila anda willing untuk letak gambar anda, kalaulah katakan bisnes ni bisnes laki bini, bisnes husband and wife, okay, you boleh letak gambar you and your wife, okay, siapa kami. Ceritalah, just be honest who you are, okay, sebab dalam online orang suka individu ataupun person yang be honest. Okay, so ceritalah macam mana you start, okay, macam mana, kenapa you nak jual produk ni, okay, sekarang ni you base dekat mana, okay, dan apa you punya produk USP you, sikit-sikit je. It's all about people want to know who is behind the scene, who is the owner, kan? Dan benda ni sebenarnya dah banyak dah dibuat di social media, tetapi dekat your base, dekat your own platform,
Benda tu sangat-sangat important dan bila anda letak gambar saja, kepercayaan itu akan datang berkali-kali ganda. It's all about trust. Online is all about trust. Okay, sebab orang nak bagi duit dekat you tanpa orang tengok you. Okay, dan lagilah bahaya kalau you not willing to show who you are. Kat sini very important sebab saya tengok ramai yang masuk tapi tak nak tunjuk muka, dekat social media pun letak gambar kucing, lepas tu kau cakap macam-macam. So siapa nak percaya you? Siapa nak take that apa yang you cakap? It's not going to work. Tapi kalau you honest hari ni, tengok saya, Izil dan tuan-tuan dan puan-puan yang dalam room ni willing to share you punya gambar. And bila you willing to share you punya personal profile photo, that's mean you are responsible dengan apa yang you cakap, dengan apa yang you jual. Okey, sebab bukan mudah, scammer dia tak akan letak gambar dia. Ni satu lagi. Okey, so kat situ consistency on gambar ni di mana you punya gambar ni konsisten dekat you punya website, dekat you punya social media, then all your profile. Okey, kau kata muka kau tu ada tek lalat dekat hidung tu, dia maintain je tek lalat kat hidung tu. Jangan tek lalat, satu ni gambar ni tek lalat kat hidung, satu ni gambar ni tek lalat kat pipi. So nanti dia akan dia ni biar betul ni scammer kot. Kat situ sebenarnya. So build the trust ni is very important. Okay, very important. Sebenarnya untuk e-commerce ni menjual ada banyak sangat. Tapi kita tak adalah nak cerita sampai 100 tips menyebabkan e-commerce itu boleh menjual. Tapi hari ini saya hanya nak berceritakan beberapa orang kata elemen-elemen penting. Dan elemen yang pertama adalah to build the trust is you have to have that orang kata who we are. Who are we? Okay, so kat situ siapa saya? Okay, dan juga lagi power and nowadays memang dah menjadi requirement kepada government Malaysia untuk meletakkan syarikat, nama syarikat, because you are trading secara online, dan letaklah nama syarikat anda untuk anda build another more trust. Okay, dia ni memang entity business. Beza kalau kita letak nama personal dengan kita tonjolkan nama company kita, which is orang nampak kita lebih serius. Orang tak nampak kita hit and run. Orang tak nampak kita ni tak serius, macam try test water je ke kan. So bukan. Bila kita bercerita, kalau you dah ada company, you letak dan nama company you, letak nombor company you untuk apa? Untuk build that trust supaya orang yang nak membeli secara e-commerce ataupun online ni, orang kata buy with confidence, buy with trust. Okay? So kat situ nanti elemen produk akan membantu lagi lah. Okey, dan kita ada beberapa lagi, dan sebelum saya pergi selanjutnya, okey, saya nak jemputlah Tuan Izil, okey, untuk berkongsi pada pendapat Tuan Izil, apakah ciri-ciri e-commerce yang menjual pada pendapat Tuan Izil sebagai seorang web developer? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi bila kita bercerita pasal e-commerce perkara saya adalah orang yang tegar lah. Apa ni, website perlu laju. Sebab terutamanya untuk e-commerce kita kena faham apabila website perlukan lebih 3 saat untuk loading fully, 40% jadi traffic itu akan drop. 40% drop ni maksudnya dia tak sempat tengok pun lagi kita punya website, dia dah keluar. Sebab ramai orang sekarang dia tak sabar nak buka website sesuatu, dia rasa macam mungkin problem kat website ni, mungkin problem kat website ni rosak kot. Jadi 3 saat tu dia punya benchmark. Apa-apa yang lebih tu kita kena cubalah cari jalan untuk kurangkan dia punya masa yang dia ambil untuk website tu. Dan sekiranya kita dah mempunyai website yang laju, dan next adalah berapa banyak klik yang diperlukan daripada dia tengok dia punya muka depan dia sampai dia check out. Biasanya semakin kurang klik ni semakin bagus lah. Sebab kalau tidak dia makan rumit lah untuk dia buat dia nak buat belian tu kan. Maksudnya katalah daripada dia tengok produk dekat depan tu, dia klik kan, tapi dia pun nak kena tiba-tiba nak kena pergi tengok kad lah daripada kad, nak kena semakin banyak klik yang perlu dibuat, semakin rendah kebarangkalian untuk dia teruskan belian. Ini kena faham kalau dulu dia ada rules of 3 clicks, daripada 3 clicks tu dah kena ada sampai check out dah. Jadi dengan hanya 3 klik dah sampai jauh. Jadi website yang laju dengan proses yang cepat ni akan menyebabkan conversion berlaku dengan cepat lah. Kita tengok dia buka website 3 saat, lepas tu dia suka dengan produk kita, dengan 3 klik dia dah terus sampai check out. Of course lah bila check out tu kena masukkan data dan sebagainya kan. Jadi
sekiranya benda tu kita boleh capai kan, bermakna conversion tu boleh berlaku dalam kurang 1 minit sebenarnya. Kan, bila dia memang betul-betul nak apa ni, produk tu memang kita memang punya pelanggan lah. Tapi walau sekiranya proses ni berlaku terlalu lama kan, walaupun dia memang pelanggan yang akan suka dengan produk kita, tapi proses nak pergi ke check out tu terlalu lama, dia menyebabkan dia macam turn off lah. Kenapalah susah sangat ni kan. Ibaratnya kalau masuk kedai, daripada kita nak pilih kan, kita nak kena tunggu kedai tu ambil produk dan sebagainya kan, sampai setengah jam ibaratnya kan. Jadi dia akan turn off, dia akan keluar terus. Jadi itu dua perkara dulu lah. Maksudnya yang bagi saya yang sangat-sangat penting, loading speed untuk awal-awal tu dan proses berapa banyak klik yang diperlukan untuk dia buat check out tu. Okay. Right, thank you Izil. Memang kita jangan terus bagi 10 tips. Saya lupa nak pesan, bagi 2, 3 dulu. Okay, kita tambah lagi. Okay, nanti kan habis konten. Okay, tak apa. Alright, saya nak hurai sikit pasal apa yang dikongsikan oleh Izil. Okay, sebagai seorang business owner, definitely benda yang dua perkara ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Speed loading ni ia memainkan peranan sebab manusia kita tengok behavior dekat online, dia sangat tak sabar. Dia kalau boleh split second saja dia nak benda tu dah berjaya dibeli. Okay, so memang fast and furious kan, sebab dan kalau segi teknikalnya nanti Izzy boleh cerita lebih sikit lah. Loading time ni dia ada beberapa elemen penting yang kita kena jaga. Contohnya saiz gambar website tersebut, hosting dia, host dekat mana. Sebab kalau contohnya kalaulah dia host dekat US, dia daripada Malaysia, kita customer base Malaysia, dia nak kena pergi US patah balik. Ini semua ni teknikal lah. Nanti Izil akan cerita lebih lah. Okay, sebab contoh macam Izil kata tadi, bila maksimum 3 klik tu dia dah boleh bayar, maksudnya kita kena fikir as a business owner untuk bina website e-commerce ni, macam mana kita nak capai that dengan 3 klik saja dia dah bayar. Okay, so very powerful benda ni. Okay, sebab kalau brand kita tak kuat, kalau kita tak sebab kita cerita brand baru nak masuk market ni, kalau kita ambil masa terlalu lama, kau suruh dia klik sana, kau suruh dia klik sini, kau pergi sampai 10 page sebelum dia nak bayar, it's not going to happen. It's not going to be successful dalam e-commerce sebenarnya. So, contoh yang terbaik macam mana you tengok Shopee and Lazada to make it simplest. To make it, orang kata bila nak bayar saja, dia touch 2 kali, 3 kali saja dah bayar. Okay, from day to day kalau you perasan, sebab ini big brand yang memang lebur duit, tak fikir macam ni, juta-juta pun tak ada hal. So they have that capacity untuk build up that system untuk simplifikan proses pembelian customer mereka. So kat sini 2 elemen penting ni. Okay, nanti kita akan come back balik to Izil. Okay, sekarang kita nak pergi kepada orang yang develop the system pula. Okay, Syam, apa pendapat Syam? Boleh kongsikan 2 dulu? Okey, pada pandangan saya lah, saya nak tambah sikit apa yang Tuan Izil cakap tadi. Kalau kita tengok, saya punya pengalaman baru-baru ni, seminggu yang lepas, yang mana ada seorang customer ni, dia kontak saya, dia kata, ini saya order ni, betul ke saya order? Sehingga kan, dia rasa macam, aku dah order barang ke? Dia sendiri tak tahu yang dia dah order barang. Apa maksud dia kat situ? Maksudnya adalah sampaikan benda tu 1 klik, lepas tu place order tu dah masuk. Jadi kat situ tu saya pun balas lah kat dia. Dia pun kata sebenarnya nak tengok-tengok aja, tak tahu macam mana boleh pergi sini. Maksudnya dia adalah seorang yang mungkin dia tak baca, dia main klik-klik aja, lepas tu masuk order. Akhirnya saya boleh close dia lah, akhirnya dia pun belilah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula adalah, kalau kita nak e-commerce kita tu menjual, kita kena bahagikan kepada 2 segmen. Yang pertama adalah segmen yang tak pernah lagi pergi ke kita punya e-commerce. Maksudnya orang luar lah. Bila orang luar ni, diorang kena isi nama, alamat, nombor telefon, address, semua itulah dia kena isi, email. Jadi proses untuk dia membeli tu agak lama sikit. Taklah lama banyak, lama sikit je.
Maksudnya dia berminat, dia klik, dah masuk dah dalam dia punya kad, masukkan detail, enter, place order, terus order tu masuk. Orang yang sudah membeli pula, dia punya proses untuk check out tu lebih cepat sebab dia tak perlu nak letakkan dia punya detail. Nama, alamat, nombor telefon semua tak payah sebab dah ada dah dalam sistem. Jadi sebab itulah kalau kita tengok, kedua-dua segmen ni sebenarnya kalau kita buat strategi yang berbeza, yang mana kita boleh memfokuskan marketing kita kepada customer sedia ada, sebenarnya lebih cepat untuk kita keluarkan duit daripada poket dia. Sebab tu kalau kita tengok brand-brand besar, contoh macam Shopee kan, kita memang dah selalu beli kat Shopee. Dan kita pilih, klik terus bayar. Sampaikan sekarang ni Shopee dia dah linkkan pula dengan Maybank, yang mana kita dah tak payah pula nak login dekat Maybank to you tu. Dia dah deal pula dengan Maybank. So kat situ tu lagi, orang kata apa lagi cepat. Jadi walaupun kita kecil sebenarnya, kita boleh fikirkan strategi-strategi yang macam tu, yang mana kita boleh membezakan antara orang yang baru beli dengan customer kita yang sedia ada. Itulah sedikit sebanyak poin daripada saya, Tuan Wazaki. Back to you. Alright, thank you Syam. Apa yang Syam cuba nak sampaikan kat sini sebenarnya, Syam cuba differentiatekan new customer dengan return customer. Ini terms yang sebetulnya lah dalam e-commerce. So new customer dia akan ambil masa sedikit, lama sedikit sebab dia perlukan registration process. So that's why kat sini kritikalnya registration process. Berapa minit dia akan ambil untuk masa yang customer tu akan ambil untuk simplifykan registration process ni. Kat sini kita kena take into, orang kata betul-betul kena fokus kat sini sebab customer tak nak kita kau bagi 100 soalan suruh register, dia tak akan buat. Lagi best dia akan buat dalam mungkin 2 ke 3 saja sebab normally untuk registration kita perlukan nama, kita perlukan dia punya phone number dan kita perlukan dia punya alamat saja. So ini yang kritikal, 3 benda kritikal. So yang lain tu jangan merapu-rapu sangat. Keep it simple sebab customer visitor ni new, especially orang baru ni, dia mungkin dah orang kata dah ada pengalaman. Contohnya sekarang ni semua Shopee kan. Dia dah ada pengalaman dah dengan Shopee. Shopee make it fast, make it simple. Tiba-tiba dia masuk kat website kita, alamak lecehnya. Apa ni sampai 20 soalan kena jawab, contoh. So kat situ sebenarnya kita kena hati-hati. Untuk yang nak bertanya soalan boleh raise up your hand, nanti from time to time saya akan bawa naik ke atas, sebab kita akan huraikan first round ni dulu. Alright, untuk return customer ni dia akan menjadi lebih mudah lah sebab nama dia dah ada kat situ, kadang-kadang dia dah add to cart pun dia barang tu tetap ada kat situ kan. So dia tak perlu ambil masa yang lama. Kalau dia fikir dia add to cart dulu, nanti besok lah aku beli, dia dah boleh terus beli. So kat itu orang kata melajukan lagi orang kata proses pembelian kepada customer kita. Website, ingat, e-commerce ni is all about customer experience journey juga. Ini yang saya belajar daripada Coach Remy daripada Black Coat. Customer experience journey, jangan cerita kita pergi physical store je. Kita kena letak as a customer, experience journey dekat website kita. Apa yang dia akan lalui, proses-proses apa yang dia akan lalui menyebabkan dia suka untuk datang kembali. Sebab proses bisnes ada 3. Kalau Coach Remy dia selalu cerita pasal kawan dia tu lah, cerita ameng dia tu lah. Kalau nak buat bisnes, boleh buat sales. Kalau tak boleh buat sales, tak payah buat bisnes. Kalau nak buat bisnes, kena pandai collect. Kalau tak boleh collect, tak payah buat bisnes. Dan kalau nak buat bisnes, kena make sure customer tu datang lagi, datang. Maksudnya dia dah start to addicted. So 3 elemen penting ni sebenarnya e-commerce boleh buat. E-commerce, kalau you ada the right e-commerce with your business, e-commerce boleh buat benda tu secara automate. So kita pergi ke point yang seterusnya. Hari ni saya nak kongsi satu lagi point penting sebab saya dalam bidang fashion. So saya sibuk buat baju, saya sibuk buat tudung cerita tudung kita best macam ni kan, material macam ni, jahitan kita pumpang. Sebenarnya dekat e-commerce kita jual apa sebenarnya? Kita jual gambar dulu sebenarnya.
kita tak jual physical product lagi. Kita jual gambar dulu. That's why gambar is very critical. Gambar tu sangat penting untuk kita positionkan betul-betul produk kita, untuk kita make it bold. Kat sini lagi satu lah, Coach Remy selalu marah saya. Okay, kau ambil gambar cantik-cantik, padahal bila hantar gambar bila hantar produk, alamak, indah khabar dari rupa. Itu saya tak suka. Benda ni, pengalaman ni saya melalui benda ni di Shopee. Kalau Izil dengan Syam mungkin bersetuju dengan saya. Bila Shopee ni dia besarkan produk tu, nampak macam besarlah produk ni. Kan? Macam kalau nak beli treadmill tu, bagak treadmill yang 5-6 ribu tau. Dia tengok datanglah kecil ya. Ni satu benda yang kita kena jaga. Okey, sebab customer tak suka kita menipu ataupun kita terlalu hard sell on the gambar. Tapi apa yang saya cuba sebut kat sini, saya cuba sampaikan kat sini. Contoh dalam bidang fashion, it's all about gambar. It's all about betapa beauty-nya produk tu bila diletakkan dekat model. Definitely lah model tu kena lawa. Kan? Sebab manusia ni, ini fashion. Okay, saya describe pasal fashion. Bila kita letakkan kepada model yang lawa dan dia pakai benda tu nampak praktikal, manusia dia akan mirror. Dia akan terus anggap itu dia. Kalau aku pakai pun nanti lawa macam ni. Kan? Tapi kan, so that's why kat sini pemilihan model, pemilihan cameraman, angle of photoshoot, pencahayaan, e-commerce benda-benda ni. Okay? Teknik pencahayaan lah, natural light dia lah. That's why kalau you have this combination is superb, okay, you akan, orang kata, boleh sell that product in advance walaupun sebelum you, orang kata, launch that product. Masa you duk teaser-teaser, duk gedik-gedik dekat TikTok tu kan, duk gedik-gedik dekat Reels tu, kat situ tu order dah start masuk dah sebenarnya. Orang dah tahu, saya nak. Sebab apa? Sebab gambar ataupun konten. Gambar ni sebenarnya konten. Okay, so gambar yang power ni, okay, dia boleh menghasilkan conversion yang tinggi. That's why kalau kita tengok big brand, kalau kita tengok nowadays punya, orang kata, brand yang masuk ke pasaran, walaupun dia jual tudung ni murah sangat, RM29, RM30, tetapi dia boleh jual gila-gila. Sebab apa? Kita tengok gambar dia gambar level Zara, gambar marketing dia tu, campaign dia tu level Zara, tapi tudung harga jual level pasar malam. You faham tak kenapa dia boleh sell gila-gila? Sebab kualiti gambar tu memainkan peranan. Saya tengok budak-budak baru nak up, brand-brand baru nak up, bila dia orang faham game ni, dia orang faham game e-commerce, dia orang faham game online, dia orang pergi lagi laju. Dia orang pergi lagi besar sebab they know the thrills already. They know orang kata, the secret tu dia dah faham dah. Okay, so that's why dia come out dengan billboard pun billboard gila, lawa gila. Kan? Sebab apa? Sebab gambar tu sell dekat e-commerce. Alright, so saya teruskan kepada Izil. Teruskan Izil, perkongsian yang seterusnya. Alright, jadi saya setuju lah tu kan. Bila fashion ni, orang-orang perempuan ni dia membeli dengan emosi . Sebab tu gambar tu penting. Alright, jadi satu lah maksudnya saya nak tambah kan. Bila dalam e-commerce ni, kita jangan terlalu garang untuk jual banyak sangat produk. Maksudnya banyak sangat produk ni maksudnya contohnya, terutama yang barulah. Katalah kita ada 5 SKU kan. Kita ada 5 jenis produk. Jadi kita pun kalau boleh, bila dia pilih satu, dia nak check out tu, kita sibuk nak upsell. Nak bump dia check out dan sebagainya. Bagi saya ini adalah satu kesilapan lah. Walaupun kita memang kalau boleh nak cash out lebih banyak, check out tu biarlah kalau boleh 5 produk lah. Bagi saya lebih baik kita dapatkan first handshake yang melibatkan jualan tu, sebab jualan yang seterusnya, sebab bila dia dah jadi pelanggan kita ada banyak cara untuk bagaimana kita boleh re-engage dengan mereka dan promote produk-produk yang berkaitan tadi. Jadi penting untuk kita pastikan first time, maksudnya new customer ni biar seamless je. Masuk, beli satu, dah terus keluar. Terus check out, tak siapa-siapa nak upsell dan sebagainya. Ini pendapat pribadi saya lah. Sebab bagi saya, mendapatkan kepercayaan pertama kali tu lebih penting daripada saya nak sibuk jual banyak. Sebab bila dia dah percaya pertama kali tu, dia dah dapat dia punya customer experience journey yang pertama kali tu seamless. Bila seamless benda tu, dia akan membuatkan dia rasa seronok lah nak membeli dekat kita punya e-commerce tadi. Jadi
kalau saya maksudnya saya kalau terutama yang nak jual single produk ni, kalau tadi saya cakap 3 klik kan untuk sampai check out kan. Kalau single produk ni saya memang perlukan 1 klik je. Maksudnya by design dia single page je. Single page tu dah terus check out. Dia hanya perlu klik sekali terus buat check out. Jadi bayangkan betapa seronoknya pelanggan tu bila betul-betul seamless. Maksudnya dia buka, dia terus isi alamat semua, tu dia dah kena bayar, dah settle kan. Jadi maksudnya dah tadi dengan gambar tadi, emosi yang seronok apa semua kan. Tiba masuk dengan 1 klik dengan sisi pun dah siap dah. Terus dah dapat notification, barang anda tempahan telah diterima kan. Jadi keseronokan pengalaman pertama tu akan menyebabkan dia melekat dah dekat kita punya e-commerce site. Dari situ saya dulu. Lagi. Alright, thank you. Okay. Tuan Syam, silakan. Okey, ini adalah pengalaman saya yang saya pernah buat, yang mana kebanyakan orang bila dia nak promote satu-satu barang tu menggunakan e-commerce dia, kebanyakan orang dia akan promote link produk tu sendiri. Okay, ni kebanyakan orang buat lah. Maksud saya tu, benda tu tak salah. Tetapi bagi saya dekat situ tu, bila orang pertama masuk dekat page produk tu, dia akan tengok habis semua. Maksudnya dia akan tengok apa description yang ada kat situ dan nampak harga semua kan. Jadi dia lebih kepada dia perlu tengok lagi benda-benda lain. Jadi apa yang saya buat sebenarnya, yang lain sikit daripada yang lain adalah saya akan buat konten dulu. Katakanlah target saya, produk page saya tu saya letak tepi dulu, saya akan buat konten. So konten ni, apa yang saya study, saya buat konten pertama. Bila saya buat konten pertama, rupanya orang dia tak beli lagi, dia tak klik lagi button nak pergi dekat produk tu. Okey, dan saya promote pula, masukkan pula konten kedua. Itu pun sama, dia tak berlaku lagi conversion lagi. Apabila saya masuk ke konten yang ketiga, pada ketika itu, dekat konten tu, ada satu button yang akan terus pergi kepada produk tu sendiri, yang mana dia klik je, terus keluar satu page, yang mana page tu ada nama, alamat, nombor telefon, lepas tu terus ada button pay kat situ. Itu berlakunya conversion yang mana lebih daripada 30 unit buku terjual. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah sebenarnya kita kena educate orang dulu tentang apa yang kita jual. Maksudnya kita kena bagi konten. Dan apabila mereka telah bersedia, mereka akan klik dan mereka akan buat pembayaran. Jadi memang saya tertunggu-tunggu sebenarnya apa yang Tuan Izil akan kongsikan petang ni. Itu saja. Back to you, Tuan Mazaki. Alright, okay, betul. Okay, sebab Tuan Izil cakap we have to focus. Jangan terlalu banyak sangat sebab bila kita orang baru nak masuk ke game ni, okay, kita fokus. Biar orang kenal kita jual kuali dulu. Biar orang kenal kita jual periuk nasi dulu. Baru cerita nak jual pinggan, nak jual cawan, contohlah macam itulah. Okey, dan bila cerita pasal educate about produk ni, okey, dan satu elemen penting yang you kena faham adalah regarding product description. Dalam e-commerce, macam mana sesuatu brand tu boleh detailkan product description yang hendak dijual, itu memainkan peranan, itu memainkan orang kata elemen penting berlakunya conversion yang tinggi at the end of this story. Okey, sebab apa? Dengan kalau boleh cerita dengan dia punya produk USP dia, dimension dia, engineering dia, kan? Ini labuh dia berapa, ni berapa kan. So kita tunjukkan dalam bentuk diagram, ini akan menambahkan lagi orang kata kepercayaan ataupun product information tu, menyebabkan orang untuk membeli tu, dia membeli dengan begitu yakin apa produk yang dia cari yang match dengan diri dia. Okey, sampai satu tahap, okey, dalam product description ni dia ada lagi satu, dah ada gambar dah cantik. Okey, ini yang kita boleh take note dan dia ada pula video attach pula kat situ, di mana dia akan buat video ni dia pusing 360. Kan? So kalau kita sebab e-commerce ni dia nak mirror. So kita nak nampak kan, kalau kau beli produk ni, kau akan nampak macam ni lah. Kat sini importance-nya elemen model yang digunakan, video yang dihasilkan, ini semua ni adalah memainkan peranan dalam conversion rate
yang membantu conversion rate, membantu e-commerce anda menjual dengan berimpak tinggi. Okay, so kita ada soalan, kita ada seorang yang raise up your hands. Okay, kita boleh ambil seorang iaitu Tuan K Mizam. Silakan Tuan K, nak tanya ke ataupun? Assalamualaikum Tuan Mazaki, Tuan Aziz, Tuan Syam. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Silakan. Boleh Okey. Okey, saya satu e-commerce yang menjual. So apa yang saya buat, saya memang ada website tapi ada kekangan pada saya punya bisnes lah. Maksudnya macam bisnes saya ni barang-barang dia barang-barang mahal. So jadinya untuk budak-budak baru nak up buat bisnes yang saya ni, saya tak ada simpan stok yang banyak. Jadinya apa yang saya buat dalam website saya buat satu website, bila macam orang nak barang tu, pada button buy now tu saya letakkan link WhatsApp saya. So bila dia nak buy, dia tekan, dia terus ke saya sebab saya kena check stok, saya kena check color apa dia nak, saya kena check harga. So dekat situ dia bukannya e-commerce yang menjual, jadi kat situ saya yang menjual. So ada ke alternatif untuk macam bisnes saya ni yang macam budak baru nak up ni, ada website. Memang saya suka guna website sebab saya rasa macam dalam website memang kita boleh bagi tahu lebih banyak benda, instead of macam so benda dia kena tanya kita, dia boleh refer pada website. So saya memang nak menjual guna website, tapi kekangan saya punya barang tu memang mahal-mahal, kadang-kadang ada stok, kadang-kadang tak ada stok. So and then kita kat situ sebab barang tu mahal, kita boleh buat negotiation. Apa yang saya jual lah handphone, tab, iPad, semua sekali jenis barang elektronik lah, insyaAllah saya memang ada jual. So itu kekangan saya, ada tak alternatif selain tu? Okay, saya bagi dekat Izil dulu jawab. Thank you, K. Okay, bagi saya produk tu, harga tu bukan isu lah. Dan sebab itulah maksudnya cerita pasal stok tadi tu, maksudnya memang tuan nak kena tempah ke ataupun sebenarnya ada je di stok, cuma tuan nak kena confirmkan dalam stok masih ada ke tak. Sebab dalam e-commerce bagi saya, stok tu kita boleh masukkan dalam sistem kita. Maksudnya kita boleh manage kita punya stok checking, stok lah, stok inventory kita tu. Kita boleh gunakan sistem e-commerce tu untuk kita buat inventory stok checking lah. Jadi kalau kita jualan offline ke kan, semua kita maksudnya kita guna balik e-commerce tu untuk kita control kita punya stok. So tak ada isu sebenarnya untuk in term of stok tu lah bagi saya lah. Tapi kalau in term of harga pun kita bolehlah tetapkan. Bagi saya bila e-commerce ni faktor nak negotiate tu kita boleh eliminate lah. Jadi tuan just naraikanlah the best price lah. The best price maksudnya mungkin boleh letakkan original price, lepas tu kita cakap ni offer price sekarang ni ada diskaun sekian kan. Dan itu memang maksudnya kalau dia nego, itulah minimum ataupun best price yang dia akan dapat. Jadi kita boleh terus offer dah. Jadi tak perlu nak ada negotiation tu. Itu pendapat saya lah. Syam? Okey, sebenarnya kan, ni pengalaman saya lah. Saya pernah transact secara online lebih daripada RM5,000, RM10,000 orang bayar secara online. Yang ini ni lebih kepada mereka yang telah menjadi stokis sebab diorang ni dah trust dengan kita. So dia orang boleh bayar je lah. Okey, merujuk kepada Tuan K tadi. Okey, first sekali, paling penting sekali, pastikan e-commerce tu butang untuk mereka bertanya dengan kita tu jelas. Maksudnya helpdesk tu kena jelas. So sama ada helpdesk tu kita letak dekat tempat yang diorang nak beli produk tu, okay, kita letakkan kat situ, ataupun kita letak dekat bahagian bawah ke ataupun bahagian atas, supaya sebelum mereka nak transact tu, diorang boleh contact kita terus. Dekat situ tu sebenarnya dia boleh memberikan, orang kata apa, trust tu, dia boleh meningkatkan trust. Ada orang dia nak beli online tapi dia rasa macam orang ni wujud ke tak wujud ke, adakah betul ke ni bukan scam. Jadi diorang akan hubungi kita dulu, dan bila diorang hubungi kita, kita pula kena balas
dan ada ciri-ciri trust tu. Sebagai contoh, kita perkenalkan diri kita adalah business owner, nama company kita, dan nama company kita pun ada dekat dalam website tu, dekat bahagian bawah dengan nombor registration company. Lepas tu dekat bahagian payment pun menggunakan nombor company. Jadi kat situ secara tak langsung dia boleh menaikkan trust. So dengan cara tu sebenarnya memanglah pada permulaan orang akan rasa macam aku nak transact mahal ni mungkin payah juga kan. Tetapi sekiranya sekali diorang dah yakin, diorang akan cerita dekat kawan diorang, yang mana kawan diorang dah tak tanya kat kita dah. Dia terus beli sebab dia yakin yang memang kita boleh deliver produk tu. Lebih-lebih lagi kalau macam yang gadget-gadget handphone ni apa semua ni, memang dekat luar sana banyak sangat penipuan yang berlaku, memang banyak sangat. Dan kita pun akan mendapat tempias orang tak percaya kat kita. Jadi dengan cara kita naikkan trust, contoh kalau kita ada kedai, kita tangkap gambar kedai kita letakkan, kita buat Google business supaya lebih ramai lagi orang trust kita. Dengan cara tu insya-Allah lama kelamaan dari sikit-sikit, banyak-banyak, setahun, 2 tahun, orang akan terus order dengan kita. Itulah sikit sebanyak Tuan Zaki. Alright, thank you Tuan Hisham. Saya nak tambah sikit saja K. Sebenarnya bila e-commerce ni kita bercerita pasal automation. Dan involvement kita sebagai orang kata live involvement ni dia sebenarnya kita boleh limitkan. Sebab saya percaya dalam keadaan sekarang ni kita e-commerce pun dia dah banyak hybrid. Hybrid ni maksudnya dia lebih kepada engagement. Barulah orang kata conversion tu berlaku. Alright, kita ada ramai ni datang ni. Oh, best. Okay. Alright, so saya cuba simplifikan. So kalau you kata you nak negotiate price apa semua, kita sebenarnya e-commerce is all about something yang very straightforward. Okay, kalau macam Izil cakap tu, dia letak price ataupun you ada promo price je. So dia tak ada negotiate dah benda tu. Sebab itu beauty e-commerce sebenarnya, kalau you nak simplifikan the process. Tetapi kalau you rasa you nak tawar menawar, you tak ada option lain lah, you terpaksa lah letak benda tu kan. Cuma saya nak simpulkan dekat sini untuk soalan K ni, is something yang sangat-sangat penting kita faham. To simplify the process is e-commerce never sleep, and e-commerce boleh terima order dan payment while you are still sleeping. Itu you kena faham. Okay, sebab kalau you kata you jual produk mahal, itu tak ada masalah. Sebab kita pun ada contoh ramai orang jual produk yang mahal ribu-ribu ni. When people trust you, people start to beli macam biasa saja. Cuma you boleh integratekan chat function. Chat function ni lah sebenarnya customer service yang kita kena faham. Customer service dia tak akan available 24 jam sebab kita new business, kita belum winning business. Tetapi with this chat service ni lah sebenarnya customer boleh chat dengan you pada masa-masa yang tertentu sahaja, and they will understand. Sebab e-commerce is all about explaining, we set the rules and people have to follow. Kat situ bukan kita yang terpaksa serve dia untuk kehendak diri dia, untuk memuaskan dia. Tak. Dia kena sebaliknya sebab they have to follow, because this is our business and this is our kedai yang they have to follow our own orang kata TNC lah. Alright, saya rasa tu saja. Okay. Ya, Puan Faridah, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Wan Zaki. Okay, saya ada 2 soalan. Okay, apa perbezaan e-commerce dekat macam Shopee, Lazada and e-commerce sendiri, apa kebaikan dia dan kelemahan dia? Dan yang kedua adalah sekarang ni ramai usahawan ni dia dapat banyak order masuk through WhatsApp. Dia masuk kat WhatsApp, and then dia ada e-commerce juga. E-commerce ni berkantunglah. Kadang-kadang saya ambil customer saya, dia ada dia punya platform sendiri. So dia punya sales teams ni akan ambil order through WhatsApp and then they update balik dekat website dia orang. Macam mana cara nak educate customer supaya dia orang terus pergi ke e-commerce? Alright, saya jawab sepantas kilat. Okey, yang pertama sebenarnya beza e-commerce dengan marketplace simple saja. Marketplace dia macam online mall lah.
di mana online mall ni dia akan buka ruang-ruang kedai dia akan invite lah well known brand, okey, dan dia akan bagi semua seller untuk senang nak menjadi seller kat mereka. Sebab kalau compare dengan kita punya stand alone e-commerce, kita bercerita kita membina jenama. Kita bercerita kita membina winning business dalam masa 5 ke 10 tahun. Itu beza dia. Okey, tapi kalau dekat marketplace, it's all about Shopee. Orang tak cerita kita punya kedai. Orang cerita beli kat Shopee je. Beli kat Shopee je. Kita tak cerita beli kat Jelita Sara Shopee. Tak. Kita akan cerita, oh beli kat Jelita Sara je tudung ni. Tapi kalau orang cakap tudung, kalau dia beli kat Shopee, dia takkan cerita dia beli stall mana. Normally, generally dia akan cerita, beli kat aku tudung ni beli kat Shopee je. Beza kalau kita beli tudung ni aku beli kat Jelita Sara. Lain tu, lain. Kan? So sebenarnya daripada dua ni saya boleh huraikan benda ni simple saja sebab saya dah cerita benda ni dalam episod 1. Kalau puan boleh tengok blog saya wanzaki14.blogspot tu, puan akan nampak saya dah terangkan dah perbezaan dia. Okey, yang nombor 2 adalah WhatsApp order. WhatsApp order sebenarnya kita tak boleh lari pada benda ni. So that's why kita ada internal team yang to serve this WhatsApp order, di mana semua order tu kita pull balik dalam e-commerce system kita. So that's mean untuk accounting nanti proses tu dia seragam. Okey, kita tak ada manual order, tetapi kita semua WhatsApp order tu kita masukkan balik, which is they have to go through kita punya sales warrior ataupun customer service team, dan customer service team ni yang akan buatkan order on behalf of them. Okey, so kita tak boleh lari puan. Kita kena educate. That's why hari ni saya buka ni pun sebab kita nak educate. Kita nak educate business owner supaya kita punya market ataupun customer kita ni faham they can beli direct, they can buy direct to our e-commerce. Alright, so saya rasa tu saja Puan Faridah. Kita pergi ke Cikgu Sam. Cikgu Sam, silakan Cikgu Sam. Selamat pagi semua. Selamat pagi Wan Zaki, Cik Izil, Syam, Farida, Rusli dan kawan kita kat sini. Okey, macam ni tau. Saya nak tanya sebelum ni, nak tanya kan, room ini buka buku berapa? Cikgu nak pastikan cikgu tak boleh miss tau. Kami buka pukul 10.11 Sabtu dan Ahad. Sorry. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, macam ni. Cikgu just nak share quick one lah, okay. Since last year kan, cikgu start belajar tentang digital online lah. Sebab dari seorang peniaga tradisional ke digital online memang susah dan payah kan. So from the kursus, cikgu dah kenal satu geng kawan cikgu yang buat funnel tau. Mereka adalah funnel hackers tau. Di mana kan, diorang adalah orang katanya orang yang buat funnels untuk masalah, dia charge mungkin 2 sampai 3,000 Malaysia money, tapi dia buat untuk masalah, dia convert tinggi tau. Dia every month funnels tu bila dia orang buat automation kan, memang convert 100,000 USD per month tau. So there was a time, nama dia seorang lelaki lah, kawan cikgu juga. I pun challenge dia. I kata kan, kenapa kan? I kata you buat untuk orang, kenapa you tak buat untuk diri sendiri? Dia kata, cikgu saya tak ada apa nak jual. So I kata tak apalah, you ajaklah girlfriend you buat something, lepas tu you jual lah. I just want to share my experience saja. So after that, apa yang berlaku adalah girlfriend dia buatlah online class untuk gubahan bunga tau. So lepas tu dia buatlah funnel tu. Dia buat funnel tu, dia ambil automation dan sebagainya. Mula-mula testing tak okay tau. After that, dia pun share link itu kepada grup kita. Dia suruh orang komen. Seperti apa kata, macam Syam kata, sebenarnya kan untuk buat satu funnel kan, converting adalah content tau. Syam, betul tak Syam? Content kan, betul tak? Sometimes betul. Customer dia tengok kita kat online guna landing page, dia tak kenal kita. Kalaulah kita tak bagi value, tak bagi kandungan kan, macam mana dia orang nak convert, nak bayar, betul tak? And Syam pun tadi, Syam ada bagi satu tips yang bagus tau, di mana dia bagi juga orang kata nombor telefon. Sebab ramai di sini pengguna yang nak beli, sometimes kita takut oleh kerana pengalaman kita yang dulu kena scam. Jadi kita takut, kita nak beli tapi takut kalau tak boleh contact mereka dan sebagainya. Itulah contohnya. Lepas tu dia buat, dia tambah pun, wah, dia punya funnel memang converting tau. Kini kan sebulan kan online course tu dia jualkan dalam 20,000 sales dia boleh dapat. Oh, it's clean profit tau. Tapi balik pada apa yang cikgu nak share kan, saya ada soalan juga sebab I pun KO juga kat landing page ni. I just want to share my experience dengan Encik Izil kan. Encik Izil ingat lagi tak that day Encik Izil komen cikgu punya content tak okay kan, betul tak? Ingat lagi tak? Macam tak boleh sambung dengan apa yang saya nak komen. Encik Izil kata, dia kata, cikgu, you punya content kalau boleh cikgu
cikgu buat. Sebab kan cikgu buat macam cikgu cakap kat Clubhouse. Cikgu buat macam cikgu share dengan orang. Jangan suruh orang kata kalau orang bukan cikgu ni yang buat konten tu memang out of topic sedikit. So after that Izil pun share dengan cikgu. Cikgu cuba guna voice recording untuk share apa cikgu nak share dalam landing page itu. Dari situ tukar dia kepada ayat-ayat dan sebagainya. Apabila cikgu tukar cara macam ni kan, conversion is higher tau. Maknanya, I punya conversion sebenarnya bukan suruh orang beli. I cuma nak orang daftar ke webinar saya. Bila I tukar, memang cikgu nampak ada perubahan tau. Itulah. Actually, saya ada soalan nak tanya Izil. Boleh tak Izil? Silakan. Oh, okay. So what happen is that contoh kita kata content kita kena buat untuk supaya orang faham kita, percaya kita kan. But kan bila kita buat satu landing page kan, ada tak menyatakan bahawa landing page yang panjang banyak content barulah boleh buktikan dia punya conversion, ataupun landing page yang pendek biasanya tak okey dibuktikan. Dari segi cikgu nak tanya adalah dari segi susunan content tu, siapa-siapa speaker di sini boleh share tak susunan dia, so that kan at least dengan cepatnya mungkin ramai pendengar di sini boleh juga straight away boleh draft dia punya landing page punya flow dan straight away boleh buat satu landing page. Dan sebenarnya landing page tak lama tau. Kalau anda boleh guna ClickFunnels kan, guna trial dia 14 hari free ataupun guna GrowFunnels, sebenarnya kan dalam 2 hari sehari dah boleh dapatlah satu landing page, boleh buat sendiri. Silakan Izil. Okey, jadi kalau cerita pasal konten ni, panjang pendek tu bagi saya bukan isu lah. Dan landing page pun ada je landing page yang pendek yang convert, yang panjang pun convert kan. Sebab tu ada bergantung kepada kemahiran bagaimana kita nak bagi konten tu untuk memahamkan kepada pelanggan kita. Sebab ada setengah orang tu dia berkemahiran untuk fahamkan tu cepat je. Maksudnya dia tak perlu nak cerita panjang-panjang. Dia terus pelanggan faham dan terus pelanggan ambil tindakan. Ada pula yang perlu, ada produk yang perlukan penerangan lebih panjang. Sebab tu dia bergantung kepada produk, kepada model bisnes. Jadi saya tak boleh nak cakap secara umum lah. Sebab dia depend kepada produk dan bisnes. Okey, apakah flow topik yang seharusnya compulsory ada dalam satu simple punya landing page? Boleh tak share tips sedikit? Sebab cikgu pun KO kat part ini. Ya, cikgu nak belajar. Thank you. Biasanya problem statement lah. Daripada problem statement, kita lepas tu bagaimana produk kita menyelesaikan masalah tu. Dan sebab in the end, setiap bisnes ni kita nak selesaikan masalah je. Jadi bila kita ada problem statement, cara kita, produk kita menyelesaikan masalah dan apa manfaat dia akan dapat daripada produk kita, dan lepas tu tindakanlah CTA apa yang perlu dia buat untuk dia selesaikan masalah tu lah. Iaitu dengan membeli produk kita. Itu je lah bagi saya yang paling penting. Asas ya. Alright, thank you Izil. Terima kasih. Thank you cikgu, support. Okay, kita ada Tuan Rusdi. Silakan Tuan Rusdi. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Wan Zaki, Izzy, Syam dan yang lain-lain. Nama saya Rusdi, saya jual nasi ayam. Saya cuma nak tanya 2 soalan. Soalan pertama ialah, saya ada kedai fizikal, jadi saya macam mana saya nak memaksimumkan e-commerce ni dengan produk saya? Itu yang pertama. Kemudian saya dah ada laman web lah. Cuma kalau kita nak masukkan e-commerce ni, berapa kos dia? Thank you. Alright, untuk jawab soalan pertama, saya rasa Syam boleh sebab Syam baru je discuss dengan Tuan Zaki kat bawah ni pasal restoran kan. Sila Syam, very short one. Okay, kalau dah ada website, okay ni very short one. Kalau dah ada website, mungkin boleh tengok dan Cik Rusdi sebenarnya produk dia satu je kan, betul tak? Nasi ayam saja kan? Ya, betul Tuan. Okay, kalau nasi ayam saja, mungkin boleh register bill please. Okay, register bill please. Dan bill please ni dia ada, orang kata apa, dia bila dah register tu dia boleh create form, a simple form yang mana form tu dia ada nama, alamat, email, nombor telefon dan boleh letak kuantiti, letak harga, letak gambar. So disebabkan satu produk, so link form tu boleh letak dekat dalam website. Jadi bila orang klik, orang boleh terus order dan bayar pembayaran secara online. Itu cara yang paling simple yang boleh set up dalam masa kurang daripada 5 minit. Cumanya
kena perlu diingat satu transaksi RM1.50 dia punya fees dia. Jadi mungkin boleh letak kat situ kalau order satu mungkin yelah kita kena kira lah kos RM1.50 tu. Tapi kalau orang order lebih daripada satu, contoh order 4, so cost fees tu dah makin kurang lah. Itulah sikit sebanyak. Dan juga kalau in the future nak lebih daripada tu, mungkin kita kena set up e-commerce kita sendiri yang mana kita boleh monitor order kita dan sebagainya lah. Itu nak cerita pun lebih teknikal dah panjang, mungkin boleh PM tepi lah kalau untuk dibantu. Itu saja Tuan Zaki. Alright, thank you Tuan Rusdi. InsyaAllah saya akan describe further dalam saya punya blog content nanti, sebab saya normally saya akan untuk e-commerce Malaysia ni saya akan summarizekan balik soalan-soalan ni dan kita akan jawab lebih detail dalam blog post. Nanti boleh pergi ke blog saya wanzaki14.blogspot.com, ada dekat saya punya profile, nanti tunggu dekat sana. Okay, thank you Tuan Rusdi. Most welcome you to join our club for today. Thank you Tuan. Thank you. Alright, saya nak jawab satu soalan sebelum saya pergi ke Tuan Norizam, otai kita ni. Hamzi ada tanya saya, jika dia ada stok, perlukah dia nak, dan dia ada physical store dan dia nak buat online, perlukah dia segregate? Yes, memang kena segregate, because kita tak nak customer kita turn down bila dia beli produk tak ada tapi produk tu ada dekat kedai. So ini stock management very critical, sebab you should have this orang kata product flow sebenarnya. So bila company dia kena ada satu dia punya warehouse. Warehouse ni sebenarnya dia akan allocatekan, contohnya ada 100 produk, 50 dia akan block untuk online, lagi 50 dia akan distribute kepada dia punya retail outlet physical dia. Better buat macam tu Hamzi, sebab apa? Sebab kita tak nak that's why stock monitoring is very critical bila kita nak main game e-commerce ni, supaya kita nak fit semua pelanggan kita online dan offline juga. Kadang-kadang online spike, offline slow, kadang-kadang offline spike, online slow. Tetapi inilah kritikalnya e-commerce, bila stock monitoring ni is very critical untuk daily punya monitoring. Kita akan nampak kat sini. Okay, so kat situ kena ada strategi sikit. Okay, saya silakan pada Tuan Norizam sebab kita dah nak habis dah ni. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Mazaki, Tuan Izzy, Tuan Syam. Saya just nak share pendapat sikit lah berkenaan daripada discussion mengenai topik e-commerce yang menjual ni. So based on my experience, macam tadi ada Tuan K kata, sebab saya tengok juga review dia punya website dia ada jual gadget. So dia sebenarnya bila kita nak buat e-commerce ni, sebenarnya benda ni dia berbalik-balik pada business owner tu lah, sebab setiap orang dia punya model bisnes berbeza-beza dan diorang punya perjalanan bisnes pun berbeza-beza. Ada yang baru setahun jagung, ada yang dah 5 tahun, ada yang dah lebih daripada 10 tahun. Jadi sebenarnya nowadays apabila kita dah berada dalam zaman teknologi ini, sepatutnya semua orang apabila dia dah jalankan bisnes, dah ada bisnes ni, saya boleh katakan wajib kena ada satu platform e-commerce di sendiri lah, at least website di sendiri. Walaupun hakikatnya kita jumpa nowadays, hari ni kat luar sana ada banyak platform, ada marketplace, ada social media untuk kita menjual, tapi kita kena ada satu kita punya e-commerce platform ni sebagai salah satu tempat untuk kita bina kita punya branding. Dan dia juga boleh menjadi kita punya sebagai digital asset. So kalau korang yang baru bermula, sebenarnya tak perlu nak complicated sangat sampai nak kena buat perfect 10. Macam case ni yang saya nampak apa benda yang dia buat tu, sebenarnya dia melalui proses lah. Dia melalui proses di mana dia nak buat fully automated. Cuma isu dia kat sini dia melalui kekangan daripada segi stocking. So tak apa, buat je proses tu. Cuma apa yang perlu kita tambah baik dalam sistem kita punya e-commerce, mungkin kena macam Tuan Mazaki share tadi, kita kena ada chat support, mana dia ada chat kita panggil chat box, untuk support in case kalau ada pertanyaan apa-apa dia boleh tinggalkan mesej kat situ. Dan kita boleh buat juga FAQ, soalan lazim, mungkin ada apa-apa yang mungkin dia nak tanya kan, mungkin dia boleh refer daripada FAQ. Dan satu lagi, dalam e-commerce ni sebenarnya benda yang perlu ada dalam e-commerce ni dia berkait rapat dengan banyak benda lah.
Pertama, bila kita cerita pasal konten, dia bukan sekadar konten je. Sebab kita kena tahu traffic yang masuk, people yang masuk visit kita punya e-commerce ni, dia terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Ada yang perlu konten panjang, ada yang konten pendek. Ada yang lebih bersifat kepada auditory, yang nak mendengarkan voice suara, ada yang nak tengok gambar, ada yang nak tengok video. Sebab cara dia orang action kepada sesuatu aktiviti itu, dia perlukan elemen-elemen ni. So bila kita nak buat e-commerce ni, kita perlu letak konten-konten macam ni lah, elemen-elemen ni kena ada. So kita belajar je proses ni, lebih banyakkan macam melihat, membaca, study, tengok website orang macam mana. Sebab kadang-kadang kita nak buat website ni, kita tak tahu kan. So ada banyak kaedah sebenarnya. Platform yang hari ni dia tak susah macam dulu. So kita boleh start daripada sekarang. At least hari ni kena start macam mana saya start dulu. Saya ingat 2006, first saya start, saya ada saya punya digital asset, saya ada e-com saya sendiri. Selepas saya baca buku Irfan Airi 2 kali. So turning point saya involve dalam online business ni daripada dengan membaca. So kita kena banyakkan baca, kena banyak research. InsyaAllah kita boleh bermula lah. Itu saja saya punya sharing. Alright. Thank you Norizam. Norizam otai juga. Ni sezaman lah dengan Syam kita, dengan Izil kita. Saya ni kira junior lah sebenarnya. Thank you Norizam, sebab sudi join pada pagi ini dan contribute content. Saya suka point Norizam di mana beliau menceritakan pasal FAQ. Kita sediakan FAQ page sebenarnya untuk memudahkan. Ini kita buat masa zaman Jelita Sarah baru nak up dulu. Kita adakan soalan question and answer ni supaya memudahkan pelanggan kita. Kita dah running out of time sebenarnya. Alright, saya nak jawab satu soalan lagi daripada Tuan Asrul kita tanya pasal chatbot. To be honest, Jelita Sarah dah 12 tahun dalam dunia ni. Chatbot is something yang manusia tak suka lagi. Sebab manusia tak suka dia berkomunikasi dengan robot. Dia lebih suka real. Real is convert. Ini data Tuan Asrul, ini data. Sebab bila kita buat chatbot, dia nampak drop dia gila-gila. Sebab people still prefer to deal with human. Ini data yang hari ni mungkin kita tengok market Malaysia, audience Malaysia belum ready for chatbot, kita tak tahu. Tapi pada saya itu, sebab saya seller di Lazada juga, kita official store di Lazada. Bila Lazada call, dia bagi robot cakap dengan kita, AI kita jadi menyampah. Dia alah ni robot. Alah malah dia jadi macam tu tau. So dia tak ada human touch tu, definitely dia akan ni. Dan bila kita sediakan sales warrior untuk serve kita punya customer, definitely sales warrior boleh bawa masuk sales yang lebih berimpak tinggi. Ini data juga. Sebab Jelita Sarah dah ada sales warrior in-house aggressively dah 2 tahun. Sejak PKP hari tu kita serve kita punya customer extended. Saya rasa tu saja. Dan saya nak share juga elemen penting sebelum saya tutup, tracking number. Tracking number is very important untuk kita bina kepercayaan untuk orang kata tracking number. So how fast you can give that tracking number is very critical. Saya selalu cakap dengan tim saya, you kalau tak habis kerja, you nak tahu you habis kerja ke tak habis kerja dalam e-commerce team ni, whether how fast you can provide the customer on the tracking number. Lagi best, lepas customer dah cakap accept saja, dah receive barang, you make that call ataupun you make that message, have you received our product? So dia kata saya dah receive, thank you. Kat situ satu elemen yang sangat penting adalah review, feedback. Kalau kita boleh pasang that review or feedback dekat, integratekan benda ni, Izil mungkin boleh tambah sikit lagi supaya ia melengkapkan segala-galanya. Ini Shopee pakai, ini eBay pakai, ini Lazada pakai. Sebab people willing to listen what other customers say about you, what other customers say about our product. Saya tak nak panjang sebab saya ada satu room lagi nak pergi lepas ni. So Izil, kita recap Izil, silakan 1 minit. Alright, jadi kepada yang baru nak mula dengan e-commerce dan sebagainya tu, jadi yang paling penting kita keep it simple. Kita jangan sibuk nak jadi nak jadi Lazada. Sebab ramai juga tanya macam mana nak jadi Lazada, macam mana nak jadi Shopee, itu semua di luar kita punya kemampuan lah. Itu marketplace, jadi kita mula dengan simple. Kita bina kepercayaan tadi, macam Tuan Zaki ada cerita pasal bagi data dan sebagainya. Review adalah social proof, social proof yang menyebabkan mereka percaya hanya disebabkan orang kata-kata orang lain. Tak semestinya mereka kenal pun kata-kata orang tu.
As long as yang review tu adalah jujur, benda tu akan memberikan impak lah. Dan jadi jangan takut untuk bermula lah, jangan takut bermula. Kesilapan melakukan kesilapan itu bukanlah satu kesalahan. Daripada situ kita belajar sebab e-commerce ni ada banyak laluan ni. Setiap level tu akan ada cabaran yang berbeza. Jualan 10,000 dengan jualan 100,000, dengan jualan 1 juta, dengan jualan 10 juta. Pasti ada berbeza-beza dia punya cabaran. Jadi laluilah proses tu, belajar dan nikmatilah hasilnya nanti kemudian. Itu saja je. Right. Thank you Izil. Kau nak promote petang ni? Okey, jadi siapa-siapa yang nak belajar macam mana konten yang convert jadi petang ni dekat dalam Mukil SEO kita akan buat sesi bersama Tuan Maaz, Tuan Asrul bercerita mengenai content that convert. Jadi macam mana kita nak menggunakan konten membuat conversion. Dan conversion ni tak semestinya jualan Jadi jemput 2 suku petang nanti Mukil SEO. Boleh klik profile saya tu ada dalam senar schedule lah content that convert. Jadi sama-samalah kita belajar petang ni insya-Allah. Alright, okay, thank you Izil. Kalau siapa yang nak belajar pasal content that convert, you can follow Izil punya room petang ni, 2 suku. InsyaAllah mereka akan bersiaran dengan expert. Okay, Tuan Asrul kita pun ada dalam room ni. Okay, alright, Syam, seminit Syam. Okey, terima kasih kepada semua yang mendengar. Semoga anda semua mendapat manfaat. Terima kasih kepada speaker yang berkongsi. Cumanya saya nak pesan which is apa saja e-commerce system yang anda nak gunakan, pastikan anda bersedia dulu. Hari ini bersedia dulu dengan gambar-gambar yang bagus, yang menarik. Jangan sampai gambar tu overclaim. Description perlu detail. Semua informasi-informasi perlu detail. Sediakan itu dulu. Apabila anda dah sediakan benda tu, walau apa saja sistem yang anda gunakan, anda tetap perlukan benda yang anda telah sediakan tadi. Jadi siapa yang nak cuba-cuba percuma, yang mana tak perlu orang kata nak keluar duit, nak test dulu, nak merasa adanya shopping cart ni, okey, anda boleh PM tepi, insyaAllah saya akan bantu, tak ada kena bayar pun. Inilah masanya untuk anda test drive, cuba-cuba. Itu saja. Back to you Tuan Zaki. Alright, thank you Syam. Okey, saya just nak simpulkan, okey, e-commerce yang menjual dia ada banyak elemen, insyaAllah antaranya yang terbaik kita dah kongsikan lebih pada 10 saya rasa. Untuk saya summarize kepada yang mungkin terlepas ke apa ke, saya akan buat satu blog post di wanzaki14.blogspot.com, dekat profil saya ada, dan insyaAllah kita rakaman ni kita dapat persetujuan daripada Izil untuk Syam untuk kita upload dekat YouTube insyaAllah juga. Okey, anda boleh tengok lepas ni seluruhan konten ni, dan kita akan bersambung untuk episod 4 di mana next topik kita adalah bagaimana anda nak membawa traffic ke e-commerce anda. Traffic ni sangat penting sebenarnya. Kalau kita buat e-commerce, kita tak ada traffic, kita rasa macam kita shock sendirilah. Tapi minggu depan, hari Sabtu, kita akan kongsikan tips-tips macam mana kita boleh menjana traffic ke e-commerce anda. Kita tak cerita pasal marketing, tapi kita nak katakan traffic. Traffic sangat-sangat penting untuk kita jana pendapatan di e-commerce ataupun sales conversion. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kepada yang belum follow speaker-speaker kat atas ni, anda boleh berbuat demikian. Saya welcome feedback anda. Anda boleh hantar saya punya personal message, feedback apa yang anda belajar hari ini supaya kita sama-sama improve untuk kita punya next episode. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Okay, kalau sebab kekurangan tu datang daripada diri kami. Okay, sebab saya baru bermula. Okay, dan alhamdulillah dah episod 3. Okay, kita akan pergi ke episod 4 dan 5 dan seterusnya pada minggu hadapan. InsyaAllah bertemu kita kembali. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Stay safe. Okay, sebab kita masih lagi dalam pandemik, okey, kita kena jaga kita, okey. Saya doakan anda semua berjaya. Saya doakan kita belajar sesuatu hari ini dan boleh mulakan langkah pertama anda dalam e-commerce dengan cara yang betul. Anda boleh PM saya tepi jika ada soalan ataupun ada topik yang anda nak cadangkan. I most welcome. Thank you Izil, thank you Syam. Okey, berjumpa kita lagi pada minggu hadapan di e-commerce Malaysia. Assalamualaikum.